Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Hana nak tanya, bila kita pergi jumpa dengan dimakan Rasulullah, kita boleh berbicara sebab Rasulullah dipahamkan tidak mati Rasulullah. Maknanya dia boleh berinteraksi dengan kita. Adakah kita macam tawassul juga, kita berdoa, kita boleh cakap, Ya Rasulullah, kau mohonlah ampun pada Allah. Macam tawassul juga lah kot. Mohon pada Allah supaya mengampuni dosa-dosaku, Rasulullah. Adakah ini boleh ataupun khilaf atau macam mana? Itu saja ke soalan? Yang kedua, saya apabila mengikuti pengajaran daripada perkampungan sunnah jadi saya dah bila orang berdoa, saya lebih mengatakan bahawa kalau kita nak berdoa, lebih baik yang sahih, lebih baik daripada hadis sahih daripada berdoa yang tidak sahih. Jadi pihak-pihak lain kata berdoa tidak semestinya hadis sahih. Dia kata kita doa, minta je dengan Allah, dan tidak ada kenyataan yang menyatakan berdoa ni semestinya dengan sahih. Tapi niat saya kalau nak berdoa, lebih baik yang ada daripada hadis sahih. Minta pandangan Ustaz sikitlah. Baik. Ya, ada dua soalan. Sekurang-kurangnya ada dua soalan itu dari tuan yang bertanya tadi. Pertama sekali tentang pergi ke kubur Rasulullah, minta doa kepada Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah supaya Rasulullah doa minta kepada Allah untuk kita. Macam saya sebut tadi, saya tak setuju dengan perbuatan itulah. Saya memegang pandangan ulama yang mengatakan perkara itu tidak dibenarkan. Tetapi dia tidak sampai kepada kedudukan syirik. Dia termasuk di dalam dosa lah pada pemahaman sebahagian ulama, dan saya ikut pandangan ni. Pertama sekali, bila kita berkait dengan benda alam kubur, kita sepatutnya, saya mengambil langkah memegang pandangan ulama yang mengatakan benda ni termasuk benda gaib dan kita tak tahu pendetilan dia. Kalau ditanya apakah orang jenazah ataupun penghuni kubur tu mendengar suara kita, hal yasma'ul al-amwat sautul hayy, sautul hayy, apakah orang yang telah mati dapat mendengar suara orang yang hidup. Isu ini isu khilafiyah panjang yang dibahaskan oleh para ulama. Saya dalam masalah ni, saya rasa selesa ataupun lebih selamat saya berpegang dengan pandangan Islam Ibn Taymiyah, yang mana Ibn Taymiyah berkata al-mayyitu yasma'u sautal hayy fil jumlah. Orang yang mati mendengar suara orang yang hidup fil jumlah. Fil jumlah yang saya faham iaitulah dalam dia boleh mendengar pada beberapa tempat sahaja. Tempat apa? Iaitulah tempat yang ada bukti dia mendengar. Sebagai contoh, Nabi suruh kita memberi salam kepada penghuni kubur ketika kita pergi ziarah kubur dengan lafaz Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin antumus sabiqun wa nahnu lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Antara doa yang ada dalam kita cakap Assalamualaikum. Kum tu ialah dhamir mukhatab. Kita bercakap dengan orang depan kita ataupun orang tu dengar suara kita, itu kum. Kalau tak dengar, Nabi tak akan ajar Assalamualaikum. Nabi akan ajar Assalamu ala ahli diyari minal muslimin. Tapi Nabi kata Assalamualaikum. Dari hadis itu memberi isyarat kepada kita ketika kita memberi salam tu penghuni kubur dengar. Selepas itu mereka dengar ataupun tidak, kita tak tahu. Kerana asal hukum dalam Al-Quran sebut orang mati tak dengar suara orang hidup. Itu hukum asal. Tapi datang hadis kemudian mengecualikan beberapa keadaan. Ketika kita ziarah kubur, ketika kita bagi salam kepada penghuni kubur, ketika selepas pengkebumian orang balik, Nabi kata penghuni kubur dengar bunyi suara selipar dan seumpamanya. Kita kata ketika itu orang dalam kubur dengar apa yang berlaku di atas, di bumi. Adapun tempat yang syarak tak bagi tahu, kita tak berani kata apa. Kalau ada orang dia pergi ziarah kubur Nabi, selepas dia beri salam dia nak berinteraksi, saya memegang pandangan ulama yang kata tak boleh. Kita kena tahu satu perkara dalam bab meminta Rasulullah berdoa kepada Allah. Meminta Rasulullah memberi syafaat kepada kita, meminta Rasulullah memohon untuk memberi syafaat kepada kita. Kita kena faham betul-betul syafaat Nabi kepada kita terkait dengan izin Allah, terkait dengan izin Allah. Kan jangan pelik kalau ada orang nak minta syafaat, minta supaya Rasulullah memberi syafaat, tiba-tiba Allah tak izinkan. Ada sahaja sebab
Syafaat mesti terikat dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat kursi macam mana? Siapa ingat ayat tu? La yashfa'u illa bi'izni. Mana ayat tu kan? Illa illa bi'izni. biizni, Melainkan dengan izin Allah. izin dari Allah. Tengok dalam hadis Bukhari. Ada di kalangan umat Nabi yang datang pada Nabi nak minum air telaga Nabi. Nabi panggil mereka ashabi, ashabi. Nabi nampak mereka, Nabi kenal mereka kerana Nabi telah melihat mereka ketika bagi dia hidup. Nabi panggil ashabi, ashabi, mari sini, wahai sahabat aku, minum air telaga aku di sini. Ada suara yang berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka bukan sahabatmu, wahai Muhammad. Kamu tak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah mereka hidup. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, iaitulah merujuk kepada orang-orang yang mereka Islam ketika Rasulullah hidup, bila Rasulullah wafat mereka murtad. Maknanya Rasulullah kenal sahabat mereka. Ketika Rasulullah hidup, mereka tu sahabat. Kawan Rasulullah, sahabat Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, mereka murtad. Rasulullah tak tahu mereka murtad. Rasulullah berhasrat nak tolong mereka, tapi boleh tak Rasulullah tolong mereka? Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan kerana mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapat syafaat dari Nabi, untuk mendapat keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah dengan cara yang masyru', dengan cara yang Rasulullah ajar. Bukan dengan mengharapkan syafaat dari Nabi, minta dari Nabi, kerana pemutusnya bukan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita berhak dapat syafaat dari Nabi ataupun tidak, bukan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita mengharapkan syafaat Nabi dengan kecintaan kita kepada Nabi. Kuatkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan kenal Rasulullah, dengan kenal peribadian Rasulullah, baca syama'il Muhammadiyah, dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang Nabi janji, siapa yang buat amalan ni dia dapat syafaat kepada aku. Antara amalan yang Nabi janjikan iaitulah sesiapa yang menjawab azan seperti mana laungan muazzin, kemudian dia berselawat ke atas Nabi, kemudian dia berdoa dengan doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, sehinggalah Nabi kata dia meminta untuk aku wasilah. Kan kita dalam berdoa azan ada kita sebut ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Siapa yang minta kepada aku sekian-sekian, kata Nabi, dia berhak mendapat syafaat aku di akhirat kelak. Kita buat amalan yang Nabi ajak untuk mendapat syafaat, bukan minta pada Nabi. Kerana kalau kita minta pada Nabi, kalau Nabi nak bagi pun tiba-tiba terhalang, tak dapat keizinan dari Allah, kita sama sekali tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan pertama. Cuba kita bayangkan, saya tambah sikit Ustaz Syafuddin. Cuba kita bayangkan, ramai orang dia cinta kepada seseorang tetapi dia tak dapat ikut orang tersebut. Sebagai contoh, kita belajar sejarah, kita tengok bagaimana Yahudi boleh berada di Madinah. Kerana mereka nak ikut Nabi akhir zaman. Dalam kitab mereka dah nyatakan Nabi itu akan datang di tempat yang banyak pokok tamar. Madinah tempat tu. Kerana itu ramai Yahudi telah siap berkampung di Madinah. Kenapa? Kerana mereka menunggu kehadiran Nabi akhir zaman. Tiba-tiba yang datang itu adalah Muhammad bin Abdullah Quraisy, orang Quraisy. Mereka beriman ataupun tidak? Mereka tidak beriman, walaupun hasrat awal itu nak beriman kepada Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala tidak izin. Kerana itu bukan setiap niat yang baik akan diperkenankan oleh Allah. Terutamanya kalau tidak memenuhi, tidak bertepatan dengan syarak. Sebab tu kita duk kempen orang ramai. Usaha dapatkan syafaat Nabi dengan amalan yang masyru', dengan mengamalkan sunnah. Sayang kepada sunnah Nabi, kita dapat syafaat. Kita antara tujuan kita mengikut sunnah Nabi, berpegang sungguh dengan sunnah Nabi, kempen orang ramai untuk sunnah Nabi. Antara tujuan kita adalah untuk kita layak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga berkeyakinan bukan setakat Rasulullah sahaja boleh memberi syafaat. Bahkan orang-orang soleh juga dapat memberi syafaat berdasarkan hadis-hadis yang sabit dari Rasulullah dan sahih. Syafaat orang-orang beriman, orang-orang yang salat bersama dengan kita di akhirat, kalau mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan dinama mujadalah. Mereka seperti berdebat dengan Allah. Tidaklah berdebat dengan Allah, tetapi mereka tanya pada Allah, ya Allah, kami melihat sefulan bin fulan salat bersama dengan kami, melakukan amalan salih bersama dengan kami, tetapi mereka berada di dalam neraka. Sehingga Allah Ta'ala suruh malaikat keluar kan. Lalu Nabi bagi tahu sahabat, tanya, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat nak tahu siapa di kalangan yang wajar dikeluarkan dari neraka? Kata Nabi Muhammad, orang-orang Islam, orang beriman, Allah Ta'ala telah mengharamkan anggota-anggota sujud mereka dari dimakan api neraka. Lalu malaikat keluarkan orang beriman. Itu syafaat orang yang beriman. Kita yakin ada syafaat orang beriman. Para wali yang benar, wali memang betul-betul wali. Wali memang benar, tapi bukan dengan kita meminta dari wali tolong syafaat aku. Mana kita, pasal apa kita nak minta kepada dia? Wali itu pun satu andaian.
Golongan-golongan sufi sendiri bagi tahu wali tak kenal dia wali. Betul tak betul? Kita mengaji dulu, tak ada wali ni, dia tak kenal dia wali. Lepas tu macam mana dia boleh, InsyaAllah, siapa nak dapat syafaat, mari tengok aku. Siapa nak syafaat, mari tengok wajah aku. Rugilah orang yang tak melihat wajah aku. Ni apa cerita ni? Benda yang bertentangan dengan apa yang hampa semua terang kepada orang ramai. Kita nak syafaat para wali. Tapi mendapat syafaat para wali adalah dengan mentaati Allah dan mengikut syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum terlupa, kita juga berkeyakinan mencintai para wali dan orang saleh termasuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita sayang orang saleh, kita sayang Abu Hanifah, kita sayang Imam Malik, kita sayang Imam Syafi'i, kita sayang Imam Ahmad, kita sayang para ulama kesemuanya. Kita yakin perkara itu termasuk di dalam ibadah kepada Allah, iaitulah ibadah dalam bentuk mahabbah, kecintaan kepada orang saleh. Dia termasuk ibadah. Dan insya-Allah kita nak syafaat dari para imam kita kesemuanya. Itu soalan, jawapan untuk soalan yang pertama. Yang kedua tadi saya tak ingat soalan apa. Soalan kedua, doa dari hadis yang sahih. Doa ni ada keluasan. Doa ada keluasan. Doa dalam erti kata lafaz doa nak minta kepada Allah ada keluasan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata antara tempat yang mustajab doa iaitulah sebelum salam. Kemudian Nabi kata falyukhayyir mas'alatah. Maka seseorang hendaklah dia pilih apa yang dia nak minta pada Allah. Walaupun bukan dengan lafaz yang warid dalam hadis, boleh, tak ada masalah. Cuma dari sudut afdaliyah sahaja, kita lebih baik berdoa kalau permintaan kita tu ada pada lafaz hadis. Bolehlah, yang paling baik sekali kita gunakan doa dengan lafaz hadis. Yang terbaik sekali dengan lafaz Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, kita pergi kepada hadis, lafaz hadis doa. Itu yang terbaik. Tapi bukan semua permintaan kita ada dalam lafaz hadis. Contoh, saya selalu bagi contoh pada jemaah, budak ambil SPM. Macam mana dia nak, ya Allah luluhkan aku SPM. Mana ada hadis doa luluh SPM? Tapi mesti. Jadi dia perlu, lafaz itu ada keluasan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.